Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah, dipanjangkan lagi umur kita sehinggalah ke hari Jumaat ini. Walaupun dah masuk maghrib, kita pun dah solat isyak. Dalam Islam, bila masuk maghrib dikira hari baru. Maknanya Cikgu Din, kita dah masuk hari Sabtu. Tapi tak apalah, masih lagi mengambil semangat harinya Jumaat. Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Ini yang dikatakan Cikgu Din oleh Imam Ghazali kita. Imam Al-Ghazali kita ada sebut, sekiranya dalam setahun itu beracun, ketahuilah bulan puasa, yakni bulan Ramadan itu penawarnya. Dan kalau dalam seminggu itu beracun, ketahuilah inilah harinya Cikgu Din. Hari Jumaat macam hari ini, kata Imam Al-Ghazali kita, inilah hari penawarnya yang dalam seminggu kita lalui itu. Apapun pertamanya saya nak ucapkan salam ta'zim kepada Datuk sepupu saya, yang mulia Ayahumma, itulah Datuk Syed Umar Al-Aidarus, Datuk sepupu saya, penasihat ke bawah duli Al-Wathiqu Billah yang ada bersama malam ini. Mudah-mudahan mohon tunjuk ajar kepada saya, Ayahumma, tengoklah apa yang kita nak sebut ni, tolong betul lah mana-mana yang kurang itu. Dan juga rakan-rakan semuanya yang hadir pada malam ini. Saya nak tengok dulu sahabat-sahabat yang hadir malam ini ya. Terima kasih Muhammad Afiq, Abang Rahim daripada Kelang. Terima kasih Abang Rahim ya. Ustaz Firdaus daripada Pulau Pinang, jauh ni datang. Terima kasih. Abang Saufi, terima kasih Abang Saufi. Assalamualaikum Datuk, jumpa lagi malam ini. Tak sabar nak dengar sirah Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abang Saufi. Saudari Lia daripada Johor Bahru. Syekh Zamri Mustafa daripada Kelantan. Begitu juga Rasyai. Kak Poh saya. Waalaikumsalam Kak. Ayahmu tak sabar dah ni nak dengar tausiah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu juga Salahuddin. Terima kasih Abang Sep daripada Kak Sep daripada USJ. Begitu juga Cikgu Ding daripada Kuala Berang. Adik Dr. Safiyah pun ada. Waalaikumsalam. Saudara Sohaimi Maknoh, Zulkifli Abu Mansur daripada Kedah. Muhammad Filtanah Abang Mak daripada Kuala Berang. Muto Ligat pun daripada Kuala Berang. Saudara Muhammad Amin Abdul Rahman, Nur Zuriati daripada Putrajaya Persing 16, terima kasih. Dan Mama Tengku Haizan daripada Kuala Terengganu. Kak Maznah daripada Surah An-Nur. Hasan Ar-Rifai. Begitu juga Muhammad Zakri daripada Kuala Neruh. Ramai orang Terengganu kita. Nazri Ismail, Assalamualaikum Ustaz Datuk D kita. Waalaikumsalam. Abu Mu'ah daripada Persim 14. Nik Roslina Roslan daripada Dungun. Ada kawan-kawan daripada Labuan, Sabah. Ada yang datang daripada Sibu. Ada yang datang daripada Naratiwat pun ada. Alhamdulillah. Begitu juga sahabat daripada Indonesia pun ada malam ini ya. Syukur. Maknanya kuliah kita ini mudah-mudahan mendapat manfaat banyak daripada kepada seluruhlah sahabat-sahabat di mana saja mereka berada. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita ni sedar tak sedar dah sudah belajar sebanyak 19 siri dah kuliah sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam 19 siri ini sedar tak sedar juga Cikgu Din, kita dah sampai umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 59 tahun. Dah sampai 59 tahun dah Cikgu Din perbahasan sirah kita 19 siri ini.
kita dah cerita bagaimana Nabi SAW fasa di Madinah, turunnya kefarduan puasa pada tahun kedua Hijrah, umur Nabi 55 Cikgu Din. Kemudian kita cerita juga sudahlah kena puasa, kena perang pula peperangan Badar, yang mana kita menang, kita tawan ramai musuh. Dan kemudian juga kita dah melalui fasa peperangannya Uhud, yang mana peperangan Uhud semalam ada ditanya kepada kita tu, perang Uhud ni kita kalah ke? Sebab Rasulullah SAW cedera, patah gigi seri baginda SAW dipanah oleh Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ni abang ataupun saudara kandung adik-beradik Cikgu Ding dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang lindung Nabi, yang kita baca dalam hadis Bukhari kita itu, yang mana Nabi SAW tengah cedera kerana dipukul muka oleh Abdullah Al-Jumahi. Yang panah Nabi Utbah bin Abi Waqqas, kita dah sebut semalam. Yang pukul dada Nabi dengan bahu Nabi sehingga riwayat kata Nabi mengadu sakit sebulan. Sampai sebulan benar Nabi kata sakit. Kerana dipukul oleh satu orang kafir, Abdullah Al-Qami'ah. Jadi 3 orang ni pukul Nabi dalam peperangan Uhud. Utbah bin Abi Waqqas, Abdullah Al-Jumahi dengan Abdullah Ibnu Qami'ah tu. Ni kita dah sebut semalam Cikgu Din. Kemudian kita dah bincang juga bagaimana peperangan Ahzab, ataupun nama lain bagi peperangan Ahzab ni, peperangan Khandaq, gali parit itu. Kenapa dipanggil Ahzab? Tak lain tak bukan Cikgu Ding, sebabnya banyak sangat tentera kafir bersekutu, lebih kurang 4,000 orang. 4,000 orang mari melawan kita, berperang dengan kita di mana? Subhanallah, di Khandaq itu. Ada Khandaq itu kita dah cerita semalam. Dan juga peperangan Khandaq bersambung dengan peperangan Bani Quraidah. Peperangan Khandaq, gali parit Cikgu Ding, bersambung hari yang sama, 7 Syawal. Mana hari raya lagi, hari ke-7. Riwayat kata jatuh hari Rabu. Nabi pulang dari medan perang, Nabi terus balik ke rumah isteri baginda Ummul Mukminin, mak kita orang Islam, iaitulah Ummu Salamah. Kebetulan hari Rabu, ada riwayat kata gelerang Nabi rumah Ummu Salamah semua. Maka Nabi balik kebetulan rumah Ummu Salamah. Riwayat kita baca juga semalam Cikgu Din, yang mana Nabi sempat mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril datang menghadap. Jibril kata, "Wada'ta silah ya Rasulullah." Maknanya, adakah kamu sudah berhenti perang Rasulullah? Kamu letak dah pedang tu, wada'ta silah. Wallahi, kata Jibril, ma wada'na silah ya Rasulullah. Kami ni malaikat pun tak letak lagi pedang dan tak berhenti lagi berperang. Maknanya ni satu dalil, berdasarkan hadis ini, di rumah Ummu Salamah pada 7 Syawal hari Rabu, Nabi balik dari medan perang Khandaq. Bila malaikat kata, "Wallahi ma wada'na silah." Kami pun tak letak lagi pedang ataupun tak berhenti perang lagi Rasulullah. Ini satu dalil, setiap berjihadnya orang Islam ni ada malaikat Allah hantar tolong kepada kita. Itu yang kita dah baca beberapa ayat Cikgu Din, ya, yang mana Allah cerita bagaimana turunnya malaikat bantu kita dalam peperangan Badar tu. Kita dah sebut dah, begitu juga dalam siri-siri peperangan yang lain. Jadi atas dasar itulah rupanya peperangan ni tak habis di situ. Selepas peperangan Bani Quraidah, ada satu lagi peperangan Cikgu Din yang ulama tidak sepakat. Ahlus siyar, makna our scholars dalam bidang sirah, dia tak sepakat. Peperangan Bani Mustalik, yakni peperangan selepas Bani Quraidah. Bani Quraidah Cikgu Din Yahudi.
Orang Yahudi ni banyak kabilah dia di pinggir Madinah. Ada Bani Mustalik, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa. Banyaklah yang kita baca dalam sejarah berperang dan sirah Nabi di Madinah tu. Cuma selepas berperang dengan Bani Quraizah, kita perang pula dengan Bani Mustalik. Bani Mustalik. Ulama' tidak sepakat ni bila berlaku 5 Hijrah kah bulan Sya'ban atau 6 Hijrah kah Cikgu Ding bulan Sya'ban juga. Tak apalah, kita tak nak besarkan yang khilaf tentang bila berlaku. Tetapi peperangan Bani Mustalik berlaku juga. Berlaku. Kita lebih kurang 700 kekuatan tentera. Kita datang dan kita serbu perkampungan Bani Mustalik sehingga Bani Mustalik ni tergamam, tak tahu nak buat apa. Kita tawan ramai. Kita tawan ramai Yahudi Bani Mustalik, lebih kurang seingat saya 700 orang satu riwayat. Ada riwayat kata tak sampai 700, 200 orang. Tapi tak apalah Cikgu Ding, ni riwayat dalam sirah. Mana kita serbu, tak lebih kurang dalam beberapa hari duduk di perkampungan Bani Mustalik. Tawang mereka 200 orang kah atau 700 orang kah mengikut pendapat di kalangan Ahlus Siyar, ulama' sirah. Dan kita pun rampah banyaklah harta ghanimah. Antaranya 1000 ekor biri-biri dan juga 200 ekor unta. Dan juga kita tawang musuh ramai ya. Ini dalam peperangan Mustalik. Cuma apa yang kita nak sebut Cikgu Din, ya, soal perbincangan kecil-kecil tu kita tak nak panjang-panjang sangat. Dalam peperangan Bani Mustalik ni Cikgu Din, inilah peperangan yang meletusnya satu peperangan psikologi. Kita perang kanda pedang. Kita pergi bertetok musuh, kita panah musuh, betul. Tetapi orang-orang munafikin ni ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di Madinah Cikgu Ding lebih kurang 70 orang munafikin yang Allah beritahu Nabi sepenuh namanya lengkap 70 orang itu. Nabi kenal. Pun kita akan sebut lagi bagaimana satu orang munafikin menyusup masuk dalam peristiwa Nabi nak pergi buat umrah tu pada tahun 6 Hijrah sehingga terbentuk perjanjian Hudaibiyah. Selepas peperangan Bani Mustalik ni lah. Kita akan cerita ada munafikin menyelik juga seorang dalam peristiwa nak pergi umrah tu. Maknanya ada 70 orang Cikgu Ding. Lebih kuranglah munafikin di Madinah. Nabi tahu lengkap namanya. Nabi tahu lengkap namanya. Allah Ta'ala beritakan kepada Nabi kita. Baik. Lalu dalam peperangan Bani Mustalik ni, Nabi memang kebiasaannya setiap kali keluar berperang, Nabi akan buat undian ataupun nak berjalan jauh hatta nak pergi buat umrah tu yang tertahan tu sehingga terbentuknya umratul qada dan terhasilnya perjanjian Hudaibiyah yang kita nak cerita sekejap lagi Cikgu Din. Pun Nabi bawa isteri-isteri baginda dengan cara undi. Dengan cara undi Cikgu Din. Bila undi didapati dalam peperangan Bani Mustalik ni Nabi bawa Aisyah. Ada riwayat kata Nabi bawa Ummu Salamah dan bawa Aisyah. Tetapi yang nyatanya kita baca dalam sejarah peperangan Bani Mustalik, undian tu naik namanya Aisyah. Maka Nabi bawa Aisyah. Dan di sinilah meletusnya satu fitnah kepada Aisyah, kepada mak kita Ummul Mukminin Aisyah bintu Abu Bakar tu. Berlaku satu fitnah kepada Aisyah, iaitulah fitnah tentang Aisyah ni bukan orang baik, bukan wanita yang baik. Agaknya ditiup racun fitnah itu oleh orang-orang munafikin di Madinah. Bagaimana fitnah ini tercetus Cikgu Din? Tak lain tak bukan. Aisyah ni kita baca dalam Sahihul Bukhari, dalam hadis Bukhari kita. Dimuatkan juga dalam kitab sirah kita ini. Kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum kita ini dimuatkan juga. Apa disebut? Disebut Aisyah kata, aku ni bukanlah satu wanita yang banyak dagingnya. Tengok matang hadis tu.
Ni saya terjemah terus Cikgu Din. Aku ni bukanlah orang banyak daging, maknanya taklah besar. Tidaklah gemuk, tidak. Dan bila aku ni diusung, kata Aisyah, tak dalam kerdub tu, orang tak tahu ada ke tak ada. Sebab berasa rengang doa lalu. Rengang berdoa lalu. Maka Aisyah ni katanya, dia keluar daripada kerdub waktu orang berehat untuk menunaikan hajat. Kemudian selesai, dia balik ke kerdub. Dalam perjalanan baru dia perasan, permata apa ni kalung hak dipakai Aisyah. Riwayat kata dipinjam daripada kakaknya Asma binti Abu Bakar. Setengah riwayat lagi kata daripada ibunya. Dan permata ni diperbuat daripada permata Zubad. Dibuat daripada permata Zubad, jatuh kalungnya Cikgu Ding. Bila jatuh kalungnya, Aisyah pusing balik nak pergi cari kalung rantai yang jatuh tadi. Di situlah menyebabkan orang-orang Islam, tentera yang mengangkat kerdubnya Aisyah tu, ingat Aisyah masuk dalam dah. Lalu bila mereka angkat, tak terasa ada ke tak ada, macam sama. Ini dalam hadis Bukhari. Dalam Sahihul Bukhari kita baca. Yang mana menyebabkan Aisyah terpisah dengan rombongan Nabi SAW. Sini mulanya Cikgu Ding. Sini yang menjadi mulanya bagaimana tercetus cakap-cakap fitnah orang munafikin tu. Lalu Aisyah ni riwayat kata tak pergi ke mana-mana, duduk situ dengan harapan tentera pusinglah balik. Kona balik Cikgu Ding. Takut sedar tertinggal, tak ada ni Ummul Mukminin dalam kemah apa ni, nak pusinglah dia ambil balik. Maka Aisyah duduk di tempat itu. Sehingga tak lama kemudian datanglah Safwan. Datang satu orang sahabat, Safwan, dia terlambat. Dia terlambat sebab riwayat kata dia ni tertidur. Ni semua kehendak Allah lah. Tertidur Safwan, maka tiba-tiba dia tengok Allah Aisyah dia kenal. Kerana apa? Kerana sebelum turunnya ayat tentang hijab, maknanya kita bila bercakap walaupun dengan mak kita, mak orang-orang mukmin, mak orang-orang mukminin, ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin kita siapa? Isteri-isteri Nabi kita lah mak kita. Kenapa dipanggil mak kita? Kerana apabila Nabi SAW wafat, kita tak boleh mengahwini isteri-isteri Nabi. Kerana mak kita belaka dah. Mak kita belaka dah Cikgu Din. Maka, apa jadi? Sebelum turun ayat hijab, dia pernah tengok. Safwan pernah tengok Aisyah. Maka dia kenal. Dia nampak saja dia kenal. Apa yang Sufyan ucapkan, tak ada benda lain. Katanya Aisyah, hatta aku naik atas unta Safwan, bila dia tengok aku ni dah tersesat, dah tertinggal seorang, maka dia kata, naiklah. Dia kata, Ummul Mukminin, naik. Saya akan eret unta ni. Dia kata, aku tak dengar satu perkataan lain pun daripada mulutnya Safwan, melainkan dia mengucapkan lafaz istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku naik unta, dengar lagi dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah belakalah dan kepada Allah juga kita balik sudahnya. Inna lillahi, lafaz istirja'. Kerana apa? Kerana terkejut dengan jumpanya Ummul Mukminin Aisyah seorang-seorang gitu, dan tahulah dia tertinggal. Ini peristiwa ifki, hadis fitnah kepada Aisyah. Orang munafikin kata Aisyah curang, bukan orang baik, bukan wanita baik. Yang mana bila Safwan bawanya Aisyah sampai Madinah, orang munafikin Madinah pemula main peranan. Antaranya Cikgu Din, daripada 70 orang tu siapa ketua dia, kita dah sebut selalu lah. Abdullah bin Ubay bin Salur, ketua munafikin di Madinah, yang mati pada tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah ni kita tengah belajar Cikgu Ding, baru tahun 6 Hijrah. Riwayat lain kata 5 Hijrah, peperangan Bani Mustalik. Ada riwayat kata bukan 5 Hijrah, 6 Hijrah. Beberapa bulan sebelum perjanjian Hudaibiyah, pada 6 Hijrah juga dalam bulan Zulqa'edah. Tapi tak apalah, kita tinggal perbahasan itu. Maknanya
Ni 2 tahun sebelum dia mati, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mati tahun 8 Hijrah, Cikgu Din ya. Jangan lupa catat Cikgu Din, nota kepada kawan-kawan kita. Abdullah bin Ubay bin Salul mati pada tahun 8 Hijrah. Kenapa kita sebut begitu? Sebab tahun 8 Hijrah ni banyak sejarah Cikgu Din. Ya, banyak sejarah Cikgu Din. Saya kawan-kawan yang lain minta maaf banyak kalau selalu sebut nama Cikgu Din ni. Kerana Cikgu Din ni ketua kelas kita dalam pengajian sirah dan pengajian tasawuf kita ini. Baik. Jadi jangan lupa Cikgu Din, catat di bawah Cikgu Din ya. Kawan-kawan nak tengok tahun 8 Hijrah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Tahun 8 Hijrah ni Abang Ros banyak peristiwa besar dicatat dalam sirah. Antaranya wafat puteri Nabi, iaitulah Ummu Kalsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati anak Nabi kita wafat, Ummu Kalsum. Siapa Ummu Kalsum? Isteri Saidina Uthman, Cikgu Din. Tidakkah Uthman ni tu berkahwin dengan Ruqayyah, bukan Ummu Kalsum? Jawabnya berkahwin dua-dua. Mula-mula kahwin dengan Ruqayyah. Sempat Uthman bawa Ruqayyah hijrah ke Habsyah. Yang Nabi benarkan itu. Nabi tak ikut. Ketika itu peristiwanya Nabi berumur 46 tahun. Hijrahnya Ruqayyah, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan suaminya Saidina Uthman bin Affan tu. Mula-mula kahwin dengan Ruqayyah. Wafat Ruqayyah, Nabi kata kahwinlah dengan Ummu Kalsum. Maka Uthman kahwin, bersaling tikar lah dalam istilah kita ni, kahwin dengan 2 orang puteri Nabi. Tu Uthman digelar yang mempunyai 2 orang cahaya mata Nabi. 2 orang dikahwinnya Uthman. Ruqayyah, wafat Ruqayyah walaupun sempat hijrah kali pertama ketika umur Nabi 46 tahun, walaupun Nabi tak ikut sama hijrah pertama ke Habsyah itu, tapi Nabi beri keizinan. Bila wafatnya Ruqayyah, berkahwin dengan adik Ruqayyah, Ummu Kalsum. Tahun 8 hijrah inilah Cikgu Din, Ummu Kalsum wafat dan meninggal pada tahun 8 hijrah. Selain daripada Ummu Kalsum wafat, kita dah sebut tadi, ketua munafikin di Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul wafat juga, meninggal juga pada tahun 8 hijrah. Dan pada tahun 8 hijrah ni juga sejarah catat Raja Najasyi, Cikgu Din. Raja Najasyi Al-Ashamah, yang melindungi orang Islam tu dalam hijrah ke Habsyah tu, Ahlul Kitab tu, pun mati juga Cikgu Din pada tahun 8 hijrah juga. Sehingga berita kematiannya Raja Najasyi di Yaman, di Habsyah, sampai ke pengetahuan Nabi, menangis Nabi. Riwayat kata menangis Nabi, lalu baginda bersolat jenazah ghaib kepada Raja Najasyi. Baginda bangun semayang jenazah ghaib. Ni dalil Cikgu Din, kita kalau dengar anak beranak mati di Mekah kah pergi buat haji, naik kapal haji di Pulau Pinang, kapal Kuala Lumpur, kapal Angsung, kapal Bunga Raya, sejarah orang pergi haji Mekah naik kapal ni kita tahulah Cikgu Din melalui bacaan tu. Dari segi zaman kita tak sempat. Maka belajar orang pergi haji dulu jauh Cikgu Din, lama. Dia tak macam naik kapal terbang sekarang, naik kapal jauh berbulan-bulan. Duduk dalam petok-petok, bawa tong Sahara, ikan kering ada, beras ada, asam Jawa ada, laici teng kuning ada belaka Cikgu Din. Tiba-tiba 2-3 hari belajar, mari demam, tak rak badan. Apa badan aku ni panas sangat ni, kata dia. Maka dia pun jarang kepala dengan badan ayah asam Jawa. Dak sejuk juga Cikgu Din, dak turun, dak kebah. Pahit liu, makanlah laici teng kuning, tak jadi juga Cikgu Din. Rupanya nak bawa omor, akhirnya mati atas kapal haji. Mati atas kapal haji. Dah kita di kampung bila dengar berita, tok ki kita, tok nyang kita dok dang sapa ke Mekah mati atas kapal haji. Dan kita dengar pula cerita di mandi jenazah
dikapang molek-molek, dibaring atas papang 2 keping, dia ambil batu dua Cikgu Din batunya untuk pemberat mayat tu. Dia letak di kepala satu, dia letak di kaki satu, dia ulur perlahan-lahan ke dalam laut. Nak khabar apa dia tu? Gitulah orang dulu mati atas kapal haji, ditanam dalam laut. Dengar orang-orang tua cerita apa, dia kadang dok-dang sampai dasar laut tu disambar ikan, dimakan ikan. Maka dalam perut ikan lah menjadi kubur untuk nenek moyang kita yang mati nak pergi ke Mekah naik kapal haji itu. Sebab itulah Cikgu Din, kerana peristiwa kapal haji inilah mati jemaah atas kapal haji inilah terbit satu pantung orang-orang tua kita dulu. Apa pantungnya Cikgu Din? Kelip-kelip ku sangka api, kalau api mana dapurnya. Hilang gaib ku sangka mati, kalau mati manakah kuburnya. Tu dia Cikgu Din. Tu dia kerana peristiwa kapal haji inilah Cikgu Din. Lalu kita yang dengar ni anak beranak mati di Mekah. Anak beranak mati di tanah air sedang kita sendiri buat haji di Mekah. Apa kita nak buat? Solat jenazah gaib. Semayang jenazah gaib. Apa maksud gaib? Tak ada depan kita mayat tu. Gaib. Lawannya hadir. Tu kita duduk dalam kelas. Bila Syekh tanya Rashidi, kita ada hadir. Saya ada ni cokoh dalam kelas ni contohnya. Kalau tak ada, nak menyaut macam mana orang lain tolong khabar gaib? Tak ada. Begitu Cikgu Din ya. Nabi solat jemaah. Solatnya apa ni? Jenazah gaib kepada Raja Najasyi tadi. Ini tahun 8 Hijrah. Baik. Atas dasar itu, apa yang kita sebut tadi, orang munafikin ni dia melebarkan fitnah kepada Aisyah. Dia kata Aisyah bukanlah orang puan baik. Nampak dia untanya oleh Safwan. Toh dari mana tak tahulah dua orang ni yang dengan Nabi, rombongan Nabi dia keluar ke, dia tak ada sama balik-balik dengan Safwan. Ni bagaimana orang-orangnya. Subhanallah. Macam mana je saya duk terbaca mesej Cikgu Din tu, terasa sikit dalam hati tu. Allah Akbar, teringat arwah ayanda saya Datuk. Lah Cikgu Din, apa boleh buat, kita begitu belaka lah. Kita begitu, sudahnya akan begitu belaka lah Cikgu Din. Kita berdoa Allah ampun orang tua kita, ibu bapa kita. Minta selamat rahmat lah mereka hendaknya. Sedangkan Allah ni maha pengampun sangat-sangat baik. Ni dia. Lalu bila Aisyah sampai di Madinah, tersebar berita orang memfitnahnya buat tak baik dengan Safwan. Maka orang munafikin pun lebarkan peristiwa ini. Antaranya Ibnu Mistal. Ibnu Mistal. Ibnu Mistal ni mak dia Ummu Mistal. Anak dia Mistal. Makna bukan Ibnu Mistal ni, Ibnu Abdullah. Mistal bin Abdullah. Ataupun kita tengok balik dalam sirah kita itu. Jadi Ummu Mistal ni, dia dengar anak dia Mistal sampaikan berita pada orang Aisyah bukan orang baik mak. Dengar khabar dia sampai Madinah dengan Safwan. Sedangkan dia keluar dengan Nabi, macam mana boleh jadi begitu? Maka Ummu Mistal dia simpang cerita tu, tapi dia sangka baik kepada Aisyah. Mungkin ni cerita tak betul, mungkin orang bawa cerita, bawa mulut. Jangan terlibat sangatlah Mistal, kata maknya. Sedangkan Aisyah bila balik sampai ke Madinah Cikgu Din, Aisyah ni riwayat kata sakit selama sebulan. Sakit selama sebulan. Tanpa Aisyah tahu apa yang berlaku, bisikan-bisikan fitnah, hadithul ifki ni telah tersebar di Madinah. Nabi ni sehingga terkesan kerana wahyu tak turun lagi untuk jawab tuduhan pada Aisyah. Aisyah sendiri sakit, tak tahu cerita orang bercakap buruk padanya. Cuma Aisyah kata, aku perasan bila aku sakit, aku mengadu ke Nabi. Nabi jawab, tapi tak macam biasa, tak macam sekala.
Sifat lembut Nabi ambil berat belainya anak isteri itu cucu tak macam biasa aku tengok pada Nabi. Tetapi Aisyah tak tahu. Aisyah tidak tahu. Jadi atas dasar itulah peristiwa ini menyebabkan Nabi bincang juga dengan Saidina Ali dan bincang juga dengan Usamah. Mana ada perbincangan di kalangan sahabat yang dekat-dekat tentang hadisul ifki, fitnah ni. Fitnah tentang Aisyah, sedang Aisyah tak tahu. Sehinggalah satu malam riwayat kata, termasuk dalam sirah kita ni pun ada sebut Cikgu Din, Ar-Rahiqul Maktum ni pun ada sebut, satu malam Aisyah nak keluar, nak tunai hajat. Maka yang menemaninya Aisyah ialah Ummu Mistal, mak kepada Mistal yang bawa cerita tadi. Maka Ummu Mistal ni keluar dengan Aisyah, tiba-tiba tersadung kakinya, tersepak kakinya Cikgu Din, rebah. Bila rebah, dia pun lah orang rebah ni kadang kalau orang jenis berzikir Allah, keluar begitu. Kalau orang jenis payah sikit berzikir, cakap hak kurang baik sikit, keluarlah perkataan hak tak baik, begitulah. Maka Ummu Mistal ni bila dia tersadung kaki rebah Cikgu Din, dia tersebut. Dia kata apa? Celakalah anakku Mistal kerana dia sebut. Maka Aisyah kata tak baik berdoa kecelakaan anak sendiri pula. Maka terpaksa dia cerita, bukan. Sebenarnya di Madinah ni dah tersebar sangat dah berita kamu Aisyah ada hubungan dengan Safwan. Dan aku ni pun dapat tahu daripada Mistal, aku nasihat semua, mu jangan percaya, jangan bawa mulut. Itulah dah takdirnya jadi begini, aku cerita kepada kamu. Maka Aisyah terkejut, balik tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata gini. Itu yang Aisyah menangis sangat tu. Aisyah menangis 2 hari 2 malam kat Urzi. Sirah kata 2 hari 2 malam menangis Aisyah. Apabila Nabi kata, wahai Aisyah, dah Allah belum turunkan wahyu untuk menjawab tentang persoalan ini. Kalau kamu tak buat, tak apalah. Tetapi kalau kamu buat, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka Aisyah pun riwayat kata dia jawab. Mula-mula minta Abu Bakar dengan ibunya tolong jawab. Tapi Abu Bakar tak jawab, dia Allah dengan Nabi. Maka Aisyah jawab juga. Aisyah kata gini. Dia kata, kalaulah aku kata aku tak buat pun, kamu tentu percaya aku buat, sebab itu yang ada dalam hati kamu. Dan kalau aku memang betul tak buat, sedangkan Allah tahu aku bersih, kamu tak percaya sebab ada dalam hati kamu. Tetapi kalau aku mengaku aku buat, walaupun aku tak buat, kamu akan terus terima sebab kamu sudah mula ada rasa percaya kepada fitnah itu. 2 hari 2 malam menangis Aisyah. Maka Aisyah pun dia kata, tak ada apa aku nak jawab kepada kamu. Tak, melainkan aku membaca potongan ayat Al-Quran. Biar baca firman Allah. Dah tentu benar, dah tentu betul. Apa yang dibaca oleh Aisyah? Surah Yusuf tu Cikgu Din. Surah Yusuf tu. Apa ayat tu Cikgu Din? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ayat ni sebenarnya Allah rakam perkataan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni buta tuan kerana menangis hilang anak Nabi Allah Yusuf. Sebelum pada itu Yusuf kita baca dalam tafsir awal surah Yusuf. Yusuf bermimpi melihat inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapaku, aku bermimpi semalam 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, akhirnya sujud di kaki aku ni. Itu kata Yaqub, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Tu yang Yaqub pesan jangan cerita. Kerana Yaqub tahu dah. Ya, tahu dah tabiat anaknya. Tabiat anak dengan ibu yang liar.
dengan ibu bernama Lia. Ya'qub ni berkahwin 4 orang perempuan, Cikgu Din. Baca tafsir Lia, Rakhi, Zilfa, Bilha. Lia, Rakhi, Zilfa, Bilha. Dia kahwin dengan Lia dengan Rakhi ni adik-beradik. Zaman dulu boleh berkahwin adik-beradik, Cikgu Din. Zaman dulu. Tak payah ganti saling tika. Dulu boleh berkahwin adik-beradik serentak. Itu Al-Quran menyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Panjang ayat tu sehingga ujungnya disebut apa ayat itu? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang kamu mengumpulkan dua beradik kecuali hak zaman dulu. Zaman dulu boleh. Lalu Lia, Rakhi, Zilfa, Bilha, 4 orang isterinya Nabi Allah Ya'qub ni melahirkan 12 orang anak. 12 orang anak. Kita dah sebut dulu, Cikgu Ding. Rubin, Syam'un, Lawi, Yahuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. 12 orang. 12 orang. Jadi Yusuf dengan Bunyamin adik-beradik satu ibu bernama Rakhil, adik kepada Lia. Tetapi hak lain tu sama ada Lia ataupun Zilfa ataupun Bilha. 12 orang anak Nabi Allah Ya'qub yang dipanggil Bani Ya'qub atau Bani Israel. Maknanya ada 12 suku tu. Ni kita dah sebut dulu, Cikgu Din, ya. Anak katanya begitulah. Aisyah jawab dengan perkataan Nabi Ya'qub. Bila adik-beradiknya Yusuf ni buat satu komplot nak lenyapkan Yusuf, dicapak dalam telaga. Dilarah baju Yusuf diloma dengan darah kambing mengikut satu riwayat dalam tafsir. Dibuat balik baju ditunjuk kepada ayahandanya Nabi Ya'qub, kena fa'akalahu dhi'b, Al-Quran sebut. Kena makan di serigala ni ayah. Tu yang ayah dia jawab, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Aku bersabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Apa dia? Hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui apa yang kamu cerita tu betul ke tidak. Inilah Aisyah jawab dengan firman Allah daripada surah Yusuf untuk membentengkan dirinya daripada fitnah itu. Ketika itu Allah uji Nabi, Allah uji orang Islam. Uji macam mana? Uji tak turun lagi ayat untuk terang, beri keputusan terhadap peristiwa ini. Tersebar dalam Madinah. Dan sebenarnya, Cikgu Din, kalau baca dalam kelas dalam sirah klasik. Sirah klasik ni banyak, Cikgu Din, ada hak Jawi. Kita dah tunjuk dah dulu dah. Hikayat Nabi Bercukur pun ada juga, Cikgu Din. Hikayat Nur Muhammad ada juga, Cikgu Din. Maknanya kita nak kumpul lah. Riwayat orang-orang tua kita dulu pun kita nak baca juga. Riwayat kitab-kitab Arab hak disusun oleh ulama kita nak adu juga. Biar kita letak molek hak orang tua susun dulu molek dah, kemudian kita tahqiq dengan bawa riwayat hak lebih menunjukkan apa yang orang tua dulu sebut ada dalam hadis. Cuma orang tua dulu tak sebut je ni Bukhari, ni Abu Daud, ni Tabrani, ni An-Nasa'i, tak sebut. Maka kita tahqiq tulis sikit. Riwayat ini disebut oleh orang tua kita dulu. Rupa-rupanya ada dalam Sahih Muslim contohnya. Jadi dalam sirah klasik ada sebut gini. Bila hadis ifki ni tersebar dak fitnah kepada Aisyah di Madinah, Nabi kita ni pernah tanya. Antaranya tanya Ummu Mistal yang kita sebut tadi, atau bertanya kepada satu perempuan yang mengajar Aisyah masuk. Apa dia tanya? Apa pendapat kamu? Ma ra'yuki? Ish ra'yuk? Pendapat kamu tentang Aisyah. Nabi dah dengar dah fitnah tersebar. Ayat Al-Quran belum turun untuk membenarkan, menyucikan Aisyah. Maka atas dasar itulah Nabi tanya orang dekat-dekat lah, Aisyah ni macam mana? Makna Nabi nak tanya pandangan orang. Maka kata Ummu Mistal ataupun wanita yang mengajar Aisyah ni masuk, dia kata, setahu aku Rasulullah tak ada buruk pada Aisyah ni, tak ada.
Tak ada lah hak kurang buruk, tak ada. Walaupun sungguh pun masih muda, belia, budak, lah bahasa kita. Tetapi tak ada buruk. Cuma Rasulullah kalau nak cari juga lemah dia, buruk dia, ada. Kalau nak cari juga, sepatut kita tak cari buruk orang. Tapi kalau nak cari juga, yang kami tengok tak ada. Tapi kalau nak kira juga, wak kira juga, biar ada. Ada satu. Apa satu itu? Suatu hari Aisyah ni dia uli tepung nak pergi makan Nabi SAW. Ya, nak pergi makan Nabi kita. Maka uli tepung, lepas tu nak bakar. Tengah-tengah nak bakar tu, dia tertidur. Tertidur Cikgu Ding. Macam rakan-rakan kita malam ni. Ada hak tertidur ni, ada. Ada, saya tahu tu, tertidur tu. Tertidur. Maka katanya apa dia? Pernah dia uli tepung, nak bakar, tertidur Rasulullah. Kalau nak kata buruk, hak tu lah kot. Kalau nak cari juga buruknya, hak tu lah Rasulullah tertidur tengah-tengah bakar roti tu. Ni kita tak panggil buruk Cikgu Din ya. Tapi nak khabar kalau nak cari juga. Bayangkan Mazuki, cikgu besar saya. Bayangkan saudara Faiza daripada Bukit Kuda kita, Bukit Mulia, Surau Bukit Mulia kita, Bukit Antarabangsa. Bayangkan Abang Firtanah daripada Kuala Berang kita, bayangkan. Siapa begitu sekali, ya Allah. Maknanya bersihnya Aisyah, berjuruhnya Aisyah, moleknya Aisyah. Molek sangat Aisyah. Jadi atas dasar itulah kita katakan bahawa keburukan yang cuba disebarkan, diceritakan, diada-adakan fitnah tu kepada Aisyah, tak percaya. Sehingga riwayat kata bila Aisyah baca qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Balik nanti tengok surah Yusuf tu. Maka Aisyah bari menangis. Tak lama turun ayat Al-Quran yang membersihkan Aisyah tu. Ayat Al-Quran yang walladina ja'u bil ifki tu. Ayat ni sampai akhir kita tengok balik semua kita dah maklum. Ayat ni membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada keburukannya. Itu yang Nabi kata, bergembiralah Aisyah, turun dah ayat membersihkan kamu. Turun dah ayat menyucikan kamu. Ni hadis ifki, fitnah kepada Aisyah daripada golongan munafikin berlaku mana? Inilah dalam peperangan Bani Mustalik Cikgu Din pada tahun 5 Hijrah kah atau 6 Hijrah kah, tidak disepakati oleh ahlus siyar ulama kita. Habis soal peperangan Bani Mustalik, kita dah cerita secara ringkas. Dicatat dalam sirah kita Cikgu Ding, selepas peperangan Bani Mustalik ni terbentuk perjanjian Hudaibiyah beberapa bulan selepas itu. Kalau kita pakai pendapat yang katanya peperangan Bani Mustalik tadi 6 Hijrah, bulan Syaban. Sebabnya perjanjian Hudaibiyah berlaku bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah dah, Syaban nak tuju Zulkaidah berapa bulan? Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, lebih kurang 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan selepas peperangan Bani Mustalik. Kalau kita pakai pandangan yang mengatakan peperangan Bani Mustalik berlaku 6 Hijrah. Kalau kita pakai pandangan yang mengatakan peperangan Bani Mustalik berlaku pada tahun 5 Hijrah bulan Syaban, maknanya setahun lebih. Setahun 3 bulan Cikgu Ding. Setahun 3 bulan berlaku perjanjian Hudaibiyah. Kenapa diberi nama perjanjian Hudaibiyah? Sebab tempat termenterainya perjanjian kita, termenterai perjanjian kita dengan orang kafir Mekah ialah di sebuah tempat bernama Hudaibiyah. Macam mana tercetusnya perjanjian ini? Kita dah belajar dah dulu. Bila Nabi berhijrah, bulan Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal Cikgu Ding, kebetulan jatuh hari Isnin tengah malam. Nabi berhijrah dengan 4 orang selain daripada Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah ibn Uraiqi. Seorang kafir, riwayat kata akhirnya masuk Islam. Dia ambil upah tunjuk jalan pada Nabi nak pergi ke Yathrib, nama lama bagi Madinah tu. Yang mana Nabi hijrah 8 hari 8 malam.
sehingga 8 Rabiul Awal, hari Isnin juga Cikgu Din. Sampai di Quba, Nabi membina Masjid Quba. Tu Al-Quran sebut dalam surah At-Taubah. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Yang kita baca dalam surah Taubah, satu-satunya surah yang tak ada bismillah itu. Cerita tentang Nabi bina Masjid Quba. Nabi duduk di Quba 4 hari 4 malam Cikgu Din. Dan juga Nabi bersolat di Masjid Quba, riwayat kata 17 waktu. Sempat 17 waktu, walaupun 4 hari Nabi duduk di Quba. Sepatutnya 4 hari ni tentulah 5 kali 4, 20. 5 waktu sehari semalam kan, sepatutnya 20 waktu. Kenapa 17 waktu saja? Tak lain tak bukan, Nabi bersembahyangnya Asar dan Maghrib dan Isyak di dalam Madinah. Sebab Nabi masuk ke Madinah selepas solat Jumaat. Maksudnya Asar sudah di Madinah, Maghrib Isyak sudah di Madinah. Itu 17 waktu. Apa yang kita nak cerita? Bila Nabi sampai Madinah, ingat tak kita sebut baru ni? Fasa kehidupan baginda di Madinah, termasuk sahabat, orang Islam terbahagi kepada 3. Pertama, fasa nak hidup dengan masyarakat majmuk yang ada di Madinah. Kaum Ansar satulah. Campur pula Yahudi yang duduk di pinggir-pinggir Madinah. Bani Mustalik, Bani Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, banyak. Campur pula orang Nasrani yang menjadi murid pada orang Yahudi. Campur pula golongan munafikin yang kita tak nampak dia ni musuh Islam. Tetapi mereka ni benci sangat pada Islam. Benci sangat pada Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, Cikgu Din, punya munafikin tahu tak apa dia buat? Dia tak nak tunjuk dia ni munafikin, dia nak tunjuk dia sokong Nabi, walaupun dia benci Nabi, nak bunuh Nabi. Apa dia buat? Setiap hari Jumaat, macam hari ni, setiap kali hari Jumaat sebelum Nabi naik untuk berkhutbah di mimbar dalam solat Jumaat, Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri dulu. Dia bangun berdiri, dia kata, dengar belaka Nabi nak ceramah, nak khutbah, jangan bising apa ya. Tengok Cikgu Din. Cuba tengok Cikgu Din. Siapa begitu sekali dia boleh buat, iklang diri dia ni sokong Nabi. Dengar, Nabi nak khutbah ni. Dah kita nak kata munafikin macam mana? Tetapi Allah menurunkan memecahkan rahsia mereka tu, turun berita pada Nabi memang munafikin. Sahabat pun tahu Umar nak bunuh. Bukan saja Umar, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, nama apa Cikgu Din? Abdullah juga. Baca dalam sirah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya seorang mukmin yang baik Cikgu Din. Dia kata kepada Nabi apa dia? Ya Rasulullah, soal nak bunuh ayah aku, tak payah orang lain, aku boleh. Tengok orang mukmin, orang yang dekat dengan Nabi, kasih kepada Nabi. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul mati tahun 8 Hijrah yang kita sebut tadi. Jadi perjanjian Hudaybiyah ni kita tahu dah terbentuk kerana dia sudah mula masuk fasa gencatan senjata. 3 fasa di Madinah. Pertama, kita nak bergaul masyarakat majmuk. Kedua, fasal kita mula ada perjanjian dengan orang kafir, yakni gencatan senjata selama 10 tahun. Bermula perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah bulan Zulkaidah itu, kita gencatan senjata selama 10 tahun. Walaupun Nabi tak sampai habis 10 tahun, wafat dulu. Allah tunjuk masuknya orang ke dalam Islam tak putus-putus. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tak putus-putus. Walaupun tak sampai gencatan 10 tahun, orang masuk Islam berduyung-duyung, tak cukup tempoh 10 tahun Nabi wafat dulu, tapi asasnya di mana? Inilah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah bulan Zulkaidah. Riwayat kata guana tercetuh perjanjian Hudaybiyah. Dia gini Cikgu Din. Gini saudara Zulkifli saya. Begitu juga Cik Mak Suhaimi saya. Bagaimana berlaku mula-mula sekali ni? Gini. Pada suatu malam Nabi SAW bermimpi. Nabi mimpi masuk Masjidil Haram,
kemudian mengambil kunci Kaabah. Ni mimpi Nabi disebut dalam sirah. Kemudian Nabi melihat umat Islam bercukur kepala. Nabi tawaf buat kerja umrah. Dan kita dah belajar dah dalam hadis bab mimpi. Mimpi-mimpi ni abang fitanah saya, kalau berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, itu sahih dah wahyu dari Allah. Dengar sekali lagi tu. Mimpi hak kita mimpi tu. Kalau berlaku pada Nabi kah, pada Rasul kah, ini sah dah wahyu dari Allah. Sebab tu kita baca nas Al-Quran. Apa berlaku kepada Nabi Ibrahim? Bermimpi sembelih anak endanya Ismail. Kalau mimpi tu bukan wahyu, nescaya Ibrahim takkanlah nak ikut sembelih anak. Masuk akal ke? Tetapi apa katanya Ibrahim pada anak endanya Ismail? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku melihat anak endaku dalam mimpi ni, aku sembelih kamu ni. Fanzur maza tara, apa pendapat kamu? Maka jawab Nabi Ismail, yang Nabi juga. Apa dia kata? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapaku, lakukanlah ma tu'mar. Tengok tu. Apa yang diperintahkan. Maknanya mimpi berlaku pada Nabi adalah wahyu. Adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas dasar itulah Nabi bermimpi. Kita dah belajar hadis, bila mimpi-mimpi berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, itu sudah tentu dah wahyu dari Allah. Kita baca dalam lafaz hadis, kata Nabi SAW, Ar-ru'ya thalathatun. Mimpi ni terbahagi 3 jenis, Cikgu Ding. Bila kita mimpi, kalau Nabi mimpi, itu wahyu. Tapi kalau kita yang bermimpi, kalau kita yang bermimpi, Nabi kata terbahagi pada 3 jenis. Pertama, boleh jadi mimpi kita, Cikgu Din, kategori busyra minallah, khabar gembira dari Allah, Cikgu Din. Seperti contohnya kita bermimpi dengan kehendak Allah, dengan limpah kurniaan Allah, bertemu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi tawaf, nampak pipi Nabi, sebagainya. Ni busyra minallah, khabar gembira dari Allah, mimpi benar. Dan kategori kedua mimpi kita ni juga, Cikgu Din, boleh jadi kategori takhwifu minasyayatin. Mimpi yang terhasil daripada syaitan masuk dalam mimpi kita, ditakut-takutkan kita. Dan ditakut-takutkan kita. Ini pernah berlaku kepada satu jemaah yang saya tak nak detailkan, nak cerita umum saja. Sewaktu satu pelaksanaan umrah, kebetulan saya di Madinah, maka sepasang suami isteri ni selepas solat isyak, dah lama dah habis solat isyak, keluar Masjid Nabawi, bertemu saya di bilik saya. Dia kata, Tok, saya ni bercerai dengan orang rumah saya. Kebetulan suami isteri ni saya kenal, jemaah saya di satu tempat. Saya kata, kenapa bercerai bang? Dia kata, tak ada sebab lain tu. Melainkan saya ni sepanjang di Madinah bermimpi sama. Mimpi apa? Saya ceraikan isteri saya. Saya cerai isteri saya. Saya cerai isteri saya. Lalu dia sangka, bila mimpi di Madinah, petunjuk agaknya. Ataupun satu isyarat agaknya dari Tuhan. Maka atas dasar itu, kita tahu mimpi seperti ini walaupun berlaku di Madinah, walaupun berlaku di tanah suci, tanah haram Makkatul Mukarramah, tak semesti betul. Dia boleh jadi kategori takhwifu minasyayatin. Takhwifu minasyayatin, syaitan menakut-nakutkan manusia dalam mimpi. Ini kategori kedua. Dan ketiga, mimpi yang dialami kita paling banyak, Cikgu Ding, kategori hadithun nafsi, bualang jiwa. Teringat sangat satu benda sewaktu jaga, terbawa-bawa dalam tidur, Cikgu Ding. Contohnya tengok gambar mak kita tak,
Kita dam mak kita paling akhir waktu 25 dulu. Makan pun bersuat lagi. Lepas tu meninggal mak kita. Dan sekarang kita 43 dah mak Cikgu Din. Contoh ya. Teringat sama ke mak tu tak lupa. Bila tengok TV iklan Nespray, iklan Dash Lady, mak ayah peluk anak apa, menangis berjerabak air mata kita kan apa. Teringat orang tua kita Cikgu Din. Maka malam tu kita ambil gambar tengok gambar orang tua kita cium. Cium letak atas kepala. Cium letak atas kepala peluk ke dada. Apa jadi malam tu Cikgu Din? Bermimpi kita temu dengan mak kita. Adalah mimpi. Maka kita kata Allah mak ada lagi mak menangis kita. Bangun tidur menangis lagi. Ini dipanggil hadithun nafsi. Bualan jiwa. Teringat satu benda waktu jaga terbawa-bawa dalam tidur. Ini dipanggil hadithun nafsi. Tetapi kalau Nabi SAW mengalami mimpi ataupun rasul-rasul didatangkan mimpi oleh Allah kepada mereka, itu sah dah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi mimpi. Apa Nabi mimpi? Nabi apa ni bercukur kepala, Nabi tawaf, dapat kunci Kaabah. Maka Nabi pun menceritakan mimpi itu kepada orang-orang mukmin, kepada orang Islam, gembira orang Islam. Dan Nabi isytihar nak pergi buat umrah. Nabi isytihar nak pergi buat umrah. Riwayat kata lebih kurang 1,400 orang sahabat ikut. 1,400 orang sahabat ikut. Nak buat umrah, nak balik ke Mekah sambil buat umrah. Sukanya boleh buat umrah. Sukanya boleh tawaf di Baitullah. Tu kita bila tengok gambar Mekah sekarang ni Cikgu Din. Tengok video Masjidil Haram. Menangis kita Cikgu Din ya? Sekarang ni menangis. Sebab apa? Allahu Akbar. Tak pernah terfikir, tersauh di akal ada keadaan yang berlaku. Orang tak boleh tawaf di Mekah. Masjid tak boleh nak semayang Jumaat. Sampai kita Allahu Akbar. Menangis kita. Berjelabak air mata. Kerana tengok ke tanah haram Allah dekat dengan kita Cikgu Din. Dekat. Itu yang sahabat 1,400 orang ikut Nabi. Ya, nak pergi buat umrah di Mekah. Kemudian tertahan di Hudaybiyah. Adalah peristiwa dicatat. Orang kafir nak sekat Nabi lari. Orang kafir nak kepung Nabi mengundur. Makna Nabi nak tunjuk bukan mari nak perang, tidak. Bahkan pedang yang dibawa oleh Nabi dan orang Islam pun diikat. Dia budaya Arab ni kalau pedang hak perang lain. Pedang hak kalau nak berjalan saja buat tembang berjalan bukan kerana perang, kerana musafir, lain. Cara pun lain lah. Cara pun lain. Lalu atas dasar itu, saudara-saudari, ibu bapa sekalian, terbentuk perjanjian Hudaybiyah. Ada satu tempat nama Hudaybiyah. Asalnya Cikgu Din, bila mana kita tertahan di Hudaybiyah, tak beri masuk ke Mekah, Nabi SAW nak berkira-kira bercara lah. Nak bincang baik-baik lah dengan orang musyrikin Makkah. Maka Nabi nak hantar Umar Al-Khattab. Nak hantar Umar untuk masuk ke Mekah, bincanglah dengan orang kafir baik-baik. Tetapi Umar kata begini, aku ni Rasulullah tak boleh bincang. Sebab sewaktu aku tinggalkan Makkah untuk hijrah dulu, aku tinggalkan Mekah dalam keadaan permusuhan. Aku keluar dari Mekah ni dalam keadaan bermusuh, cabar orang. Itu yang kita baca riwayat hijrah Umar. Umar kata, aku ni Umar Al-Khattab. Diisytiharkan di depan Kaabah. Esok aku nak hijrah. Siapa-siapa yang nak anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, tunggulah aku kat mana-mana. Maka tak ada orang berani tunggu. Sehingga kan adik tiri, satu ibu, lain-lain ayah, Abu Jahal. Mana pak saudara Ikrimah jugalah. Nama apa? Iyash. Iyash bin Abi Rabi'ah. Ni adik beradik tiri dengan Abu Jahal. Satu ayah. Lain-lain, satu mak, lain-lain ayah. Iyash bin Abi Rabi'ah, dia tumpang ni lah. Tumpang Umar nak pergi hijrah. Kerana apa? Takut ke abangnya. Sehingga dia hijrah sampai ke Quba, Cikgu Din. Abangnya datang, Abu Jahal datang, turut buat balik ke Mekah. Malulah dia, adik sendiri tak dia nak jaga, ikut agama Nabi SAW. Ni riwayat ni kita akan jumpa lah nanti.
Cuma nak katanya, suruh hantar Umar masuk bincang orang Mekah. Umar kata tak boleh Rasulullah. Aku tinggalkan pemusuhan dengan mereka. Mereka pun nak marah lagi ke aku. Baiklah hantar Usman. Usman ni lembut sangat sifatnya. Kemudian pulaknya banyak ahli keluarganya pun terpandang di Mekah. Itu Nabi hantar menantunya, Saidina Usman. Maka Usman masuk. Tunggu tak balik. Tersebar cerita palsu, berita tak benar, Usman kena bunuh. Itu yang terbentuknya Bai'atul Ridwan. Bai'ah Ar-Ridwan, perjanjian Ar-Ridwan di bawah pokok Sajaratul Ridwan, pokok yang adanya keredaan Allah kerana berlangsungnya bai'ah di bawah pokok itu. Sahabat semua berbai'ah nak tuntut bela kematian Usman. Seramai-ramai 1,400 orang berbai'ah nak tuntut bela kematian Usman. Ada seorang tak pergi bai'ah. Ada seorang Cikgu Din, dia tak pergi bai'ah. Dia duduk mana? Nusuk dalam kandang unta. Sahabat-sahabat daripada seluruh negara, hatta di Thailand ada, Indonesia pun ada malam ni. Bila sebut nusuk ni sembunyi ya. Dia sembunyi, tak pergi bai'ah. Sembunyi kat mana? Dalam kandang unta. Maka sahabat kebetulan pergi dekat kandang unta, ternampak ada orang sembunyi dalam kandang unta. Maka diintai betul-betul, dia terus pergi beritahu Nabi, ya Rasulullah, ada seorang tak mari ni. Nabi tanya siapa? Dia kata Jad ibnu Qais. Jad ibnu Qais. Catat Cikgu Din. Jad ibnu Qais. Bila Nabi dengar nama Jad ibnu Qais, Nabi kata apa? Tak apalah, biarlah ke dia. Tengok Nabi sebut Cikgu Din. Biarlah. Tak apalah ke dia. Kerana Nabi sudah tahu ini salah seorang munafikin dalam 70 orang munafikin itu. 70 orang munafikin itu. Itu yang bila Nabi dengar, Nabi kata biar. Maka terbentuk perjanjian Hudaybiyah. Ya, wakil orang kafir siapa? Suhail bin Amru, Cikgu Din. Suhail bin Amru. Kita juru tulis kita, sepupu Nabi kita, Saidina Ali kita. Yang tulis, tukang tulis perjanjian. Maka adalah sedikit perbincangan. Satu dialog ataupun hujah, saling berhujah. Bila isi kandungan perjanjian itu, Bismillahirrahmanirrahim, Suhail kata, aku tak setuju. Aku tak kena Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni tulis Bismikallahumma sudah. Allah kami tahu. Kemudian ditulis min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian ini dari Muhammad pesuruh Allah. Terus Suhail kata, buang nama Rasulullah, aku tak terima. Sebab kalau betul dia Rasulullah, kami percaya, tak berlakulah perjanjian. Tak boleh masuk perjanjian Hudaybiyah ni. Soalnya kami tak percaya dia Rasulullah. Nabi kata, demi Allah, aku pesuruh Allah kepada kamu semua. Tapi tak, berkeras Suhail kata, suruh potong. Maka Nabi ikut tuan-tuan. Nabi suruh Ali potong kalimah Rasulullah tu, potonglah Ali. Mereka suruh potong-potong. Muhammad tadi suruh letak nama Muhammad bin Abdullah, letak Muhammad bin Abdullah. Potong macam dia suruh. Tetapi Ali tidak tergamuk. Saidina Ali tak tergamuk nak potong. Maka Nabi ambil pen dengan Ali. Nabi tanya, kat mana kalimah Rasulullah tu Ali? Allah, Nabi ni ummi. Kemuliaan antaranya Allah beri pada Nabi, tak boleh menulis membaca, tapi kemuliaan pada Nabi. Kalau berlaku pada kita mungkin satu kelemahan, tapi bila pada Nabi, kemuliaan. Satu orang yang tidak boleh menulis membaca, diajar langsung oleh Allah kepadanya. Maka Nabi tanya kat mana Rasulullah, Ali tunjuk. Maka baginda dengan tangannya yang suci potong kalimah Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi Cikgu Ding. Nabi kita Cikgu Ding. Ya. Maka perjanjian Hudaybiyah terbentuk. Katanya ada 4 syarat lah. Pertama, tahun ni kamu orang Islam tak boleh masuk pergi ke Mekah. Sebab kalau boleh masuk, nampak lemah lah kami. Tak boleh nak kontrol Mekah. Kamu nak masuk, pakai masuk. Dah kami ni takkan macam tunggu kayu saja. Ya tahun ni perjanjian pertama ada 4 perjanjian tak boleh masuk Mekah. Tahun depan kami beri. Tapi dengan syarat 3 hari je. Tak boleh lebih. 3 hari je duduk di Mekah. Tu tahun depan Nabi masuk juga.
sempat 3 hari duduk di Mekah. Dan riwayat kata Nabi sempat berkahwin dengan Maimunah bintul Harith, adik ipar pak saudara Nabi, iaitulah Abbas. Adik ipar pak saudara Nabi Abbas, namanya Maimunah bintul Harith. Makna Maimunah ni isteri Nabi. Abang iparnya ialah pak saudara Nabi. Mana Nabi ni dah lah pak saudara, birah juga. Dah lah pak saudara, birah juga. Baik. Itu dalam tahun berikutnya, tahun 7 Hijrah. Satu, tak boleh masuk ke Mekah tahun ni, tahun depan boleh. Tapi duduk 3 hari aja. Kedua, gencak tang senjata Cikgu Ding. 10 tahun. Tak boleh perang. Tak boleh serang, tak boleh berperang. Tak boleh memulakan, tak boleh. Nabi setuju. Ketiga Cikgu Ding apa dia? Siapa-siapa yang sokong Muhammad, sokonglah. Siapa-siapa sokong kami, sokonglah. Sebab itu antara dua kabilah yang bertelagah. Bani Khuza'ah dengan Bani Bakr. Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Bani Khuza'ah dalam perjanjian ni setuju, kami nak ikut Nabi SAW. Maka dibenarkan. Bani Bakr, dia kata kami nak ikut orang musyrikin Makkah. Maka dibenarkan. Bani Khuza'ah ni memang dia sekutu dengan Bani Hashim sejak zaman berzaman dah. Maknanya dua kabilah ni baik lama sangat dah. Maka Bani Khuza'ah kata kami nak bersama Rasulullah. Dan syarat ketiga iaitulah, syarat keempat iaitulah sesiapa yang dalam negeri kami Mekah, dia lari dari sini nak pergi ke Madinah masuk Islam, mungkin kena atar balik. Tetapi siapa-siapa orang daripada kamu balik ke Mekah nak murtad, kami tak payah beri balik pada kamu. Kalau ikut tu berat sebelah tu. Siapa masuk Islam, dia lari ke Madinah, kamu kena hantar balik. Tapi kalau orang kamu mari ke Mekah dan dia nak masuk Islam, dia nak balik pada agama asal, kamu tak boleh. Nak ambil balik, tak boleh. Kami kena pegang dia. Nampak berat sebelah, tapi Nabi setuju juga. Nabi setuju juga. Tu ada riwayat sebut Abu Jandal bin Suhail. Anak Suhail tu sendiri, tiba-tiba keluar dalam keadaan ikat berdarah, dia kena kurung di ayahnya. Dia nak ikut Nabi. Maka Suhail tu kata, ingat tak kita janji tadi? Siapa-siapa yang nak masuk agama kamu, walinya. Makna aku ni wali dia. Aku ni ayahnya. Tak benar kan? Maka mungkin serah pada aku. Nabi pujuk tak juga. Maka Nabi kata tak ada arah lah. Akhirnya Abu Jandal ni katanya, dia dapat loloskan diri juga. Lari dari Mekah, berlindung Madinah. Oleh kerana Madinah masih terikat perjanjian Hudaibiyah 10 tahun tadi, maka Nabi tak boleh nak letak jaminan keselamatan pada dia. Nabi ni pegang janji sangat. Maka katanya Abu Jandal ni dia sembunyi satu tempat. Bila beberapa orang masuk Islam secara senyap-senyap, tak boleh nak berlindung dengan Nabi kerana Nabi terikat perjanjian Hudaibiyah, maka mereka pergi ke tempat Abu Jandal. Pas seorang sehingga jadi satu pasukan tentera. Itu yang akhirnya mereka sekat orang tengah jalan, rampas harta orang-orang kafir lah. Sehingga orang kafir batalkan perjanjian, minta tolong dengan Nabi. Nabi terima mereka balik semula ke Madinah. Ini asalnya. Ini asalnya. Inilah perjanjian Hudaibiyah yang telah kita bincang Cikgu Ding. Sedar tak sedar kita sudah masuk tahun 6 Hijrah, bulan Zulkaidah. Bila sebut bulan Zulkaidah, maknanya bulan Zulhijjah, ujung tahun 6 Hijrah. Tahun depan Muharram, masuk tahun 7 Hijrah. Jangan lupa, pada tahun 7 Hijrah adalah satu tahun yang gemilang, gembiranya Nabi. Kenapa? Kerana ramainya tentera-tentera kafir, panglima mereka masuk Islam. Antaranya Amr bin al-As. Amr bin al-As, tentera kafir, panglima, masuk Islam Cikgu Din pada tahun 7 Hijrah. Begitu juga Khalid ibn al-Walid. Saifullah, pedang Allah. Waktu tu dia sebelah orang musyrikin. Dia sempat memerangi Nabi dalam peperangan Badar. Dia sempat berperang dengan Nabi dalam peperangannya Uhud. Dia sempat memerangi Nabi dalam peperangan Khandaq. Dia sempat berperang Nabi dengan sekutu Bani Quraizah. Tapi kali ini, tahun 7 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah, ramai tentera kafir, panglima mereka masuk Islam. Menyebabkan Nabi gembira. Lalu Nabi bersabda, apa dia? Mekah telah mencampakkan
kepingan-kepingan jantung mereka kepada kita. Tengok Nabi angkat martabat tu. Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid dan lainnya. Mekah telah campak kepingan jantung mereka pada kita. Itulah mereka masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Kalau nak ikut sirah ni panjang lagi tak. Tapi kita dah berjanji nak buat siri. Asalnya dulu kita berjanji 30 minit. Saya tengok dari hari ke hari tak jadi 30 minit. Sejam 50 minit. 50 minit sejam. Tapi tak apalah. Kerana apa? Kerana kita memanfaatkan umur dan masa kita untuk menadah. Untuk belajar sepatah selidah. Nak wipahang, nak ambil panduan dan tidak ada panduan yang lebih baik. Uswatun hasanah yang terbaik. Melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Cikgu Ding, kita dah masuk siri 19. Malam besok panjang umur saya, panjang umur tuan-tuan, kita sambung pula siri 20. Lebih kurang 3 tahun saja lagi Nabi nak wafat. Maknanya sirah kita ni dah nak masuk ujung dah. Nak masuk ujung dah tahun 7 Hijrah. Kerana Nabi wafat awal tahun 11 Hijrah bulan Safar. Setelah 12 hari Nabi jatuh sakit bermula penghujung bulan Safar. Selepas Nabi menguruskan jenazah sahabat Ansar yang mati dan Nabi uruskan di Jannatul Baqi', perkuburan Baqi'. Itu Nabi jatuh sakit 12 hari. 12 hari. Ni kita akan sampailah masanya Cikgu Ding. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya semua sekali ya. Saya sebelum nak akhir ni nak tengok rakan-rakan yang masuk. Apa pun sebelum saya sebut rakan-rakan semua sekali, saya sembah salam saya kepada Datuk sepupu saya, Yang Mulia Datuk Syed Umar Al-Aidrus, penasihat ke bawah Duli Al-Wathiqu Billah, yang mengikuti kuliah online kita ini. Termasuklah petang tadi saya bersiaran di Radio Terengganu berkaitan dengan bertasawuf dalam menerima ujian pun. Ayuhumma saya perhati tengok ya. Mudah-mudahan selamat berkatlah kita hendaknya. Terima kasih ayuhumma saya. Begitu juga Kak Pos sekeluarga dan anak anda semua sekali. Dan juga rakan-rakan kita malam ini, Muhammad Afiq, terima kasih Fiq. Abang Rahim, terima kasih. Firdaus Muhammad, Saufi Abdul Manaf, Lia Iya, Ustaz Zamri daripada Kelantan, Rasyai. Begitu juga Salihuddin Arifin, anak murid saya kelas tafsir ni. Kak Seb, anak murid tadabbur Quran dan sirah Nabi di USJ. Begitu juga Cikgu Ding, ketua kelas kita. Adik Dr. Safiah, terima kasih khidmat kepada pesakit-pesakit musim ini. Terima kasih, Allah balas yang baik. Begitu juga saudara Suhaimi Maknoh, Zulkifli Abu Mansur, kawan lama saya daripada Qadian Kedah ni. Abang Muhammad Fitanah daripada Kuala Berang, terima kasih Abang Mak. Mutu Liga, terima kasih Mutu Liga. Jangan main mutu puyang-puyang ujang ni. Muhammad Amin Abdul Rahman, Nozuriati Abu Hasan, terima kasih daripada Putrajaya. Mama Tengku Haizang daripada Kuala Terengganu. Kak Maznah daripada Surah An-Nur, Bandar Baru Bangi. Begitu juga Hasan Arifai, terima kasih San. Begitu juga Muhammad Zakri, terima kasih daripada Kuala Nerus. Nazri Ismail, terima kasih. Abu Mu'ah daripada Putrajaya. Nik Roslina daripada Kota Baru, terima kasih Nik. Roslan daripada Sura Dongong, terima kasih jauh-jauh kawan-kawan kita malam ni. Liari daripada Johor Darul Ta'zim. Rusmini Aiza daripada Kuala Kangsa Perak, terima kasih. Kak Maznah begitu juga. Wang Zaman Totoya daripada Teriang Pahang, terima kasih Wan. Daripada Teriang Pahang, terima kasih. Saya hargai sangat ya kawan-kawan. Marziah Syuib daripada Kota Kemuning, terima kasih Kak Marziah. Ibnu Husin daripada Kuala Berang ni. Begitu juga Mak Ani daripada Bonda Ani, selalu si Khamah ikut kelas kita. Terima kasih Bonda Ani daripada Putrajaya Persin 9. Kak Maznah ya, dah 19 siri dah kita tu. Umur Nabi dah 59. Semakin nak berakhir. Betul lah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selamat. Kita akan ulang pula sirah Nabi ni insya-Allah. Begitu juga Abdul Hanis Zakaria daripada Johor, terima kasih Hanis. Abang Haslin daripada Kota Tinggi, terima kasih. Saudari Ina Azmang saya, patah gigi Nabi dipanah oleh Utbah bin Abi Waqqas, betul. Kak Rohana, Kak Na, terima kasih. Kitab sirah yang Ustaz Din ngajar ni ada jual ke tak?
ada kerana kita baca daripada karya Arab, rasanya sudah ada penterjemahannya ada dalam bahasa Melayu kita, insya-Allah. Begitu juga Abang Haslin Hasan, qari kita Adinda Azra'i Abdul Ahad. Terima kasih Syekh Azra'i, adik saya. Salam keluarga, anak-anak anda semua sekali. Begitu juga saudara Nur Azman Ihsan. Nur Azman Ihsan. Begitu juga Syekh Nazri. Begitu juga Abang Rus Adi daripada Surau Al-Ikhlas. Begitu juga Roslah Awang. Terima kasih lah. Uwan Muhammad Rais. Terima kasih Kak Uwan. Saudara Mes Wandi Mahari, Kekanda Mes Wandi Mahari daripada Johor, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Muhammad Syafiq Abdul Rashid Kampung Buluh Kelia, terima kasih Fik. Cikgu besar kita, Cikgu Mazuki, terima kasih Cikgu besar. Begitu juga Firdah Muhammad daripada Firsha Travel Pulau Pinang. Bayang tuan-tuan, malam ni seluruh Malaysia masuk. Indonesia ada, Naratiwat pun ada, alhamdulillah. Suhaimi Muhammad Taib, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Muhammad Zahiruddin Ibrahim, terima kasih Din. Kak Mazni Mak Ramli, terima kasih. Muhammad Khairul Abbah, Ustaz Khairul Abbah, terima kasih. Begitu juga Kak Ruzi daripada Kota Kemuning, terima kasih. Begitu juga Awang Tanjak, guru saya dalam bidang Tanjak ni, terima kasih Awang. Begitu juga Pak Long daripada Johor. Pak Long daripada Johor. Mak Zul, terima kasih Zul. Dah ada lai cinteng kuning masa tu ya Ustaz? Ada dah Bang Kadi Zul, tapi cara zaman dulu lah ya. Cara zaman dulu. Obat-obat kudi pernah seling ada dah zaman dulu lah tu. Begitu juga Zulkifli Abu Mansur, Pak Long daripada Johor. Dan juga Muhammad Asri Saleh, terima kasih Asri. Memang kena dengan Tanjak Ustaz, dengan pantung tak lah. Saya ni orang minat, orang lama. Kamsiah Haji Yahya, terima kasih. Kalau api mana dapurnya. Kalau api mana dapurnya, hilang gaib, kau sangka mati. Kalau mati mana kuburnya. Itu Kak Kamsiah ya. Itu yang sebenarnya. Suryani Sulaiman, terima kasih banyak. Begitu juga Lia daripada Johor. Faizal daripada Bukit Mulia. Putri Dinda daripada Indonesia. Terima kasih Putri Dinda daripada Indonesia. Mudah-mudahan selamat berkat sahabat-sahabat saudara mara kita di Indonesia. Begitu juga Saidah Muhammad. Terima kasih Saidah. Terima kasih juga Wan Zaman. Terima kasih juga Yang Mulia Tuan Syed Azmai daripada Ipoh. Terima kasih Tuan Syed. Begitu juga saudara Muhammad Asri. Terima kasih. Begitu juga Zahari Nur Embung. Terima kasih Zahari. Hasan Mutalik. Terima kasih Hasan. Begitu juga Ayu Coffee Break daripada Kuala Berang. Mak sepupu saya ni. Terima kasih. Orang Jangok, orang Lawa ni. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Rusmini Aiza. Terima kasih. Rusmini pada Kota Baru. Begitu juga Muhammad Syafiq Abdul Rashid. Terima kasih Pik. Begitu juga rakan-rakan Azhar Ulu. Terima kasih daripada Ulu Terenung ni. Terima kasih Abang Nur Azman Ihsan. Terima kasih. Begitu juga Cempaka Putih. Terima kasih. Sabrina Muhammad Ali. Terima kasih adik Sabrina. Begitu juga rakan-rakan kita di bawah ni ramai. Cik Mak Suhaimi. Saya tak nak lupa seorang pun nak sebut belaka nama ni. Kawan-kawan kita ni. Cik Mak Suhaimi. Terima kasih Mi. Begitu juga Dr. Safiyah, Hadir Dr. Safiyah, terima kasih. Dan rakan-rakan Hasan Mutalik, terima kasih. Sally Rahmat daripada Putrajaya, terima kasih Sally. Mimpi satu bahagian daripada 46 kenabian tu. Betul. Ada hadis menyebut apabila Nabi sebelum menerima wahyu di Gua Hira, kita baca dah riwayat, Nabi kita bermimpi dulu. Lebih kurang 6 bulan berturut-turut. Riwayat menyebut Nabi nampak cahaya terang benderang sampai subuh. Malam esok Nabi mimpi pula nampak cahaya terang benderang sampai subuh selama 6 bulan berturut-turut. Maka 6 bulan itulah menunjukkan benar hadis Nabi mengatakan mimpi yang benar itu adalah 1/46 bahagian kenabian. Ni kita dah sebut hadis itu. Begitu juga Zai Jannah. Terima kasih ni. Alhamdulillah kawan sekolah harap kita ni. Begitu juga Ustazah Fatimah Zahra, anak murid saya di Mahat Tafi Terengganu. Terima kasih.
Ustaz Firdaus Firsyah Travel daripada Pulau Pinang. Saudara Suhaimi Maknoh, guru besar kita. Begitu juga Wang Faizo. Terima kasih Syam, kawan baik saya ni. Begitu juga rakan-rakan yang lain ramai. Tak nak seorang pun kita tinggal nama nak sebut. InsyaAllah. Abang Hasli Hasan Kota Tinggi. Ayanda Cikgu Kasman, terima kasih. Begitu juga Soleh TBC Soleh, terima kasih. Abang Sabri Muhammad Zaki daripada Johor. Rusmini Aiza, Mak Zul, terima kasih. Suryani Sulaiman, terima kasih Suryani. Suryati Ismail, terima kasih Rif. Begitu juga Muhammad Syafiq, Ibnu Husin, terima kasih Ibnu Husin. Abang Mustafa Ibrahim, terima kasih Datuk, sama-sama Abang Mustafa, jiran saya ni ya, di perumahan saya. Begitu juga Nik Roslina daripada Kota Baru, terima kasih Nik. Abu Mu'ah, terima kasih. Hamid Mit, terima kasih juga Hamid Mit. Begitu juga Kak Sep, Ibu Radin daripada Johor. Muhammad Hafizi, Muhammad Yusof daripada Lenggong Perak, anak Mufti Negeri Sembilan kita ni. Terima kasih Syekh Hafizi, kesalang ayahanda Mufti. Ibnu Husin pun ada, terima kasih banyak, alhamdulillah. Begitu juga subhanallah Salihuddin murid saya, Sally Rahmat, Pak Long, Surani Sulaiman, Abang Haslin Hasan, kemudian rakan-rakan yang lain ya, mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Kita bertemu dalam siri yang ke-20. Siri yang ke-20 nanti kita akan bincang bagaimana mulanya Nabi berdakwah dengan sistem surat yang Nabi pakai cop pada cincin. Maka dibuat satu cincin pada Nabi sebagai cop yang susunannya Muhammad, di tengahnya Rasul, paling atasnya Allah. Seakan-akan Allah menurunkan kerasulan kepada Muhammad. Seakan-akan Muhammad hambanya di bumi menerima kerasulan dari Allah. Pada cincin Nabi SAW yang akan kita bincang bagaimana Nabi cop surat itu dihantar kepada raja-raja, kerana raja ketika itu tidak terima dakwah, tidak terima surat, tidak terima risalah, melainkan dengan sistem cop sahaja. Ni kita akan bincang dalam siri ke-20. Terima kasih rakan-rakan, termasuk Khairul Yu. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selamat berkat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi mudah-mudahan. Alhamdulillah.